Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Baru-baru ini Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Arifin Arif, menafikan sekeras-kerasnya laporan berita yang mengaitkan beliau dengan skandal perlombongan di Sabah. Beliau menyifatkan laporan itu sebagai berniat jahat dan tidak berasas, serta merancang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang memfitnahnya. Menurut Arifin, portal berita yang menyiarkan cerita tersebut tidak menghubunginya untuk mendapatkan komen sebelum menerbitkan artikel berkenaan. Ini menimbulkan persoalan tentang etika kewartawanan dan ketelusan laporan yang dibuat terhadap beliau. Jika dakwaan ini benar, maka laporan tersebut boleh dianggap sebagai satu bentuk fitnah yang boleh mencemarkan reputasi beliau sebagai pemimpin negeri. Pada Desember lalu, beberapa video yang mengaitkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dengan skandal perlombongan telah tersebar oleh seorang yang didakwa sebagai pemberi maklumat. Video-video tersebut menimbulkan pelbagai spekulasi dan desas-desus mengenai kewujudan sebuah sindiket perlombongan haram yang beroperasi di Sabah. Ada pihak yang mendakwa bahwa penyebaran video ini merupakan sebahagian daripada plot politik yang bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan negeri yang diterajui oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS. Jika benar terdapat konspirasi politik di sebalik penyebaran video ini, persoalan yang timbul ialah siapa dalang sebenar di sebaliknya. Adakah terdapat pihak dalam kerajaan sendiri yang cuba menggulingkan kepimpinan sedia ada, atau adakah ia satu strategi pihak pembangkang untuk melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran kerajaan negeri? Pada Januari 2025, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menyelesaikan siasatan terhadap pemberi maklumat tersebut dan seorang bekas ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat yang dikaitkan dengan skandal berkenaan. Kertas siasatan telah pun diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa SPRM memandang serius isu ini dan telah menjalankan siasatan secara menyeluruh. Namun persoalan yang masih belum terjawab ialah sejauh mana ketelusan siasatan ini dijalankan. Adakah siasatan ini dilakukan tanpa sebarang tekanan politik, atau adakah ia hanya sekadar satu tindakan untuk meredakan kemarahan awam? Dalam perkembangan terkini, seorang ahli perniagaan yang bertindak sebagai pemberi maklumat mendakwa bahwa menantu kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman, yaitu Datuk Arifin Arif, telah menawarkan penyelesaian untuk mendiamkannya. Tawaran tersebut termasuklah memulihkan lesen penerokaan mineral yang telah dibatalkan sebagai pertukaran untuk mengeluarkan kenyataan awam bahwa dana yang diberikan sebelum ini adalah sumbangan politik. Jika dakwaan ini benar, ia boleh mencetuskan skandal politik yang lebih besar karena ia menunjukkan kewujudan unsur-unsur salah guna kuasa dan percubaan untuk menutup kebenaran. Sejauh mana kebenaran dakwaan ini? Dan apakah kesannya terhadap kredibiliti Datuk Arifin Arif serta kerajaan negeri Sabah? Selain itu, syarikat milik kerajaan negeri Sabah, yaitu Sabah Mineral Management Sendirian Berhad ataupun SMM, telah memulakan tindakan undang-undang terhadap bekas ketua pegawai eksekutifnya dan pihak ketiga atas dakwaan penipuan, pelanggaran tugas fidusiari, dan salah laku yang dikatakan menjejaskan operasi SMM. Kes ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana syarikat berkaitan kerajaan di Sabah dikendalikan dan sejauh mana ketelusan dalam pengurusan sumber asli negeri ini. Jika benar terdapat unsur-unsur penipuan dan salah laku dalam pengurusan SMM, maka ini bermakna terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan kawal selia yang perlu diperbaiki segera. Skandal perlombongan di Sabah ini menimbulkan beberapa persoalan penting yang perlu diperhalusi. Yang pertama,
Adakah wujud penyalahgunaan kuasa di kalangan pemimpin negeri dalam pemberian lesen perlombongan? Bagaimana mekanisme semak dan imbang dapat diperkukuhkan untuk mencegah amalan rasuah? Sejarah menunjukkan bahwa isu salah guna kuasa dalam pengurusan sumber asli bukanlah sesuatu yang baru di Sabah. Banyak kes sebelum ini melibatkan eksploitasi hasil bumi Sabah oleh pihak berkepentingan yang mengaut keuntungan besar, manakala rakyat negeri ini masih bergelut dengan masalah ekonomi. Selain itu, sejauh manakah media bertanggung jawab dalam melaporkan isu sensitif seperti ini? Adakah etika kewartawanan dipatuhi, terutamanya dalam mendapatkan maklum balas daripada pihak yang dituduh sebelum menerbitkan laporan? Dalam era digital, penyebaran maklumat boleh berlaku dengan sangat pantas, dan ini membuka ruang kepada penyalahgunaan media untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi. Jika benar ada unsur fitnah dalam laporan ini, maka tindakan undang-undang yang diambil oleh Arifin Arif adalah wajar. Namun jika dakwaan yang dibuat oleh media itu berasas, maka adalah menjadi tanggung jawab kerajaan negeri untuk memberikan penjelasan kepada rakyat. Selain itu, bagaimanakah perlindungan terhadap pemberi maklumat dapat dipertingkatkan? Adakah mereka dilindungi secukupnya daripada tindakan belas dendam atau intimidasi? Dalam banyak kes rasuah yang berlaku di Malaysia, pemberi maklumat sering menjadi mangsa apabila mereka berani mendedahkan salah laku pihak berkuasa. Tanpa perlindungan yang mencukupi, ramai pemberi maklumat akan memilih untuk berdiamkan diri karena takut akan tindakan balas daripada pihak berkepentingan. Ini menyebabkan banyak kes rasuah dan salah guna kuasa tidak dapat dibongkarkan. Dari sudut politik, apakah kesan skandal ini terhadap kestabilan politik di Sabah? Bagaimana ia mempengaruhi keyakinan pelabur dan ekonomi negeri? Sabah merupakan negeri yang kaya dengan sumber asli, tetapi masalah ketirisan dan salah guna kuasa sering menjadi penghalang kepada pembangunan ekonomi yang mampan. Jika skandal ini terus berlarutan tanpa penyelesaian yang jelas, ia boleh memberi impak negatif kepada image Sabah di mata pelabur luar. Akhir sekali, adakah tindakan undang-undang yang diambil mencerminkan keadilan dan ketelusan? Bagaimana untuk memastikan bahwa proses perundangan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi? Isu ini perlu ditangani dengan telus bagi memastikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Jika benar ada pihak yang bersalah, mereka harus dihadapkan ke muka pengadilan tanpa mengira kedudukan ataupun pangkat. Kesimpulannya, skandal perlombongan di Sabah ini bukan sekadar satu isu perniagaan ataupun ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek politik, ketelusan pentadbiran, dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Isu ini memerlukan perhatian serius daripada semua pihak, termasuklah kerajaan, badan penguat kuasa, media, dan masyarakat umum untuk memastikan integriti dan ketelusan dalam pentadbiran negeri Sabah. Apakah yang sebenarnya berlaku dalam skandal ini? Adakah ia sekadar satu lagi permainan politik, atau adakah terdapat sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan daripada pengetahuan rakyat? Apakah pendapat Anda dan pandangan Anda? Sila ulaskan, sila tuliskan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Currents via MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.